Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita guna kitab Al-Qaulut Tam, terjemahan Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Sambungan muka surat 4. Muka surat 4. Okey. Nombor apa? Nombor 7. Baik, muka surat 4, masalah yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-7, masalah yang ke-7 dalam kitab Al-Qaulut Tam ini ialah sunat imam menyuruh makmum membetulkan shaf. Sunat bagi siapa? Imam. Tuk bila jangan duk ambil alih tugas itu. Ada masjid Bilal mengambil alih tugas supaya betulkan shaf. Dia arah sebelum dia qomat, shaf. Masjid mana? Tanjung Dahara. Bukan kerja dia, bila kerja dia azan dengan qomatnya. Mengarahkan betulkan shaf bukan kerja dia, tak tambah buat hilang. Ada tambah hilang 800 jadi 900 sebab apa kata shaf. Bukan kerja dia, dia ambil mana. Nah, kita tak mengaji dengar mana. Jadi ingat, bila bukan kerja dia. Kerja dia azan, satu lagi qomat. Azan tu hak dia, kita baca dah. Qomat tu hak imam. Nah, ataupun tengok pada waktu yang ditetapkan untuk dia qomat. Maka qomat. Jadi mengarahkan makmum membetulkan shaf adalah kerja imam, sunat. Kalau imam tak kata pun tak apalah. Nama pun sunat. Nah, tapi biasanya imam akan suruh sebab Nabi solat macam tu. Baik, disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia para makmum membetulkan shaf sebelum ia bertakbiratul ihram. Jadi sebelum dia takbir, dia suruh makmum betulkan shaf. Tapi biasanya imam menggunakan bahasa Arab lah. Nah, dia faham ke tak? Aku pun tak tahu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf. Satu riwayat min tamamis salah, satu lagi min iqamatis salah. Ada dua riwayat hadis. Nah, sawu artinya samakan. Sawu, samakan oleh kamu semua. Wa tu jamak. Mana ramai di belakang ni. So kurang-kurang 2-3 orang. Kalau kita solat 2 orang tak payah. Tu imam seorang, makmum seorang. Sawu sufufakum. Jeng. Tak payah lah. Dia bukan, dia seorang-seorang dia belakang pun. Tak payah sawu lah tu. Kalau 2 kata boleh.
untuk samakan saf. Sawu sufufakum, samakan saf-saf kamu. Sebab apa? Fa inna taswiyatas sufuf, kerana menyamakan saf-saf itu min tamamis solat, termasuk dalam kesempurnaan solat. Maknanya solat saf tidak sama, tidak sempurna. Satu lagi, min iqamati solat, dia termasuk dalam mendirikan solat. Jadi dua hadis, dua riwayat yang berbeza. Nak ambil yang mana-mana satu pun tak apa, nak boh dua-dua pun tak apa. Dia tak boleh bahasa Arab, Melayu boleh. Nah, samakan saf. Selesai. Satu lagi, tarasu, rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati solat min tamamis solat. Lepas tu Melayu pula. Nah, rapatkan saf, sama apa dia, luruskan saf, rapatkan saf. Tapi rapat tak boleh kata lagi. Tunggu 31 Disember. Kalau dia tak sambung boleh lah. Kalau dia sambung PKPP, tak boleh kata rapat lagi. Kena kata luruskan saf dulu, betulkan saf dulu. Rapat tunggu sah. Tak payah duk kalut-kalut apa-apa. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, tidak bagi kesan apa-apa pun yang kita duk kalut apa. Orang buka masjid pun alhamdulillah boleh datang masjid. Biar dulu. Depa kata kena jarakkan, tak rapat lagi, ikut dulu. Tak payah komen banyak-banyak. Dia buka masjid tu satu rahmat, satu kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak satu lagi tu kita tunggu sat. Cara tak rapat pun tak penuh. Tak dapat pun tak penuh pun. Lainlah kalau kita melimpah sampai kat luar. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi, luruskan saf. Sunat bagi imam untuk mengarahkan. Makmum membetulkan saf dia. Maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkannya, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia keluar dosa, dia pergi betul. Yang mana depan dia tolak ke belakang sikit, yang mana ke belakang dia tarik ke depan sikit. Mana dia rapatkan bau-bau sahabat. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Agak-agak kita buat benda tu. Takat ni tu imam mana buat? Itu tak ikut sunnah. Nabi zaman dia bukan ada kapet macam kita kan. Tidak ada kapet macam kita. Tidak ada tie macam kita. Dan dia tak tarik tali pun. Jadi nak kena apa betul lah payah. Kita ni mudah betul, tengok line. Ni nama apa? Baling panggil line sini. Garisan. Garisan. Takkan imam nak turun lagi, bodoh sangat hampa ni. Tu garisan. Tak reti-reti sungguh. Orang kata tumit belakang tu bagi sama garisan belakang. Duk tak sama situ. Dulu, kini, selamanya. Tadi berapa ramai tak sama, aku duduk belakang aku nampak. Tu tumit belakang bagi sama. Sejadah tu hampa tarik betul-betul atas garisan belakang. Kalau kita letak depan, kita pergi depan lah. Jadi bengkak-bengkok Nabi tak lagi. Bengkak-bengkok dia tak lagi. Bukan kata wajib samakan saf ni. Dia sunat hai'ah. Maknanya kalau kita tak bagi sama pun sah, tapi tak dapat pahala jamaah hak 27 tu. Duk mai apa baik solat di rumah. Hang faham ni? Nak main masjid, nak dapat 27 tapi tak ikut disiplin, tak dapat baik di rumah makan mi goreng. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, biar ada ilmu bila kita solat. Kita nak solat, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu solatlah sebagaimana aku solat. Dan Nabi solat bersama dengan sahabat-sahabat sehingga Nabi keluar memperbetulkan saf. Sebab zaman Nabi bukan ada garisan-garisan yang memudahkan untuk nak bagi sama, tali pun tak tarik. Jadi kita tak payah, tu imam tak payah keluar dah, sebab kita dah ada garisan. Hak tak ada kapek pun, dia letak tie saja. Tie tu dia buat macam garisan juga, boleh ikut garisan tie tu. Maka mudahlah kita memudahkan imam, sekadar dia kata betulkan saf.
Tuan-tuan tarik tumit kaki tuan-tuan biar ada di atas garisan belakang tu. Semua dia akan jadi sama serentak daripada hujung sana sampai hujung sana dalam sampai tempoh 1 second sama. Payah apa? Nah, jadi itu kena ambil berat. Kita tidak boleh buat remeh-temeh benda-benda berkaitan ibadah dan suruhan Nabi Muhammad SAW. Biar bagi betul. Nah, lepas ni malam ni mula insya' pi mana pun pastikan tumit kaki kita hak belakang berada di garisan yang belakang. Baru dia akan jadi sama. Jangan tengok hak depan. Hak depan kaki kita mungkin tak sama panjang. Biarlah kalau hak belakang yang belakang sama. Hak depan mungkin yang ni pendek sikit sebab kaki dia saiz dia 6. Hak ni saiz dia 12. Pak Cak saiz apa Pak Cak? 6 Pak Cak. Kalau Pak Cak duduk dekat saiz 9 memang lebih dia. Tumit sama belakang tapi lebih kaki dia. Sah kira depan, hak belakang jeng pula. Kan kena jeng keren. Sama ke yang belakang tu. Hak depan biar. Kaki kita bukan sama saiz. Nah, kalau sama saiz tak payah. Kasut ambil tak apa. Esok sama saiz semua. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi biar kita samakan saf. Dan kerja imam sunat dia kata. Nah, sawu sufu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila Nabi sebut sawu sufufakum, samakan sah dia satu arahan, tuan-tuan. Satu arahan. Sebab tu ada pendapat-pendapat lain dia kata wajib. Samakan sah ni wajib. Syafi'i, Maliki, Hambali sunat. Hanafi wajib. Sawu samakan sah arahan Nabi. Maka dia pakai situ al-amru lil wujub. Arahan itu untuk wajib, tapi mazhab lain dia tidak pakai wajib sebab di hujung dia kata apa? Fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Kerana menyamakan sah itu daripada kesempurnaan. Makna kalau tak buat bagi sama dia tak sempurna saja, tak batal solat. Bila tak batal tak wajib lah. Ini nama dia ulama. Hang siapa? Ulama dalam semua. Tu. Jadi kita pilihlah mazhab kita ada ikutlah mazhab Syafi'i. Jadi bagi sama tidak kita tak dapat pahala jamaah walaupun solat kita sah. Tapi solat macam solat di rumah, satu pahala, bukan 27. Ataupun dia kurang daripada 27 lah. Nah, dia tak dapat 27. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa Nabi suruh kita ambil hikmah sebab apa Nabi suruh bagi sama. Nabi sangat-sangat jaga. Setiap kali nak solat suruh sama. Setiap kali nak solat suruh sama. Apa pentingnya sama? Dalam hadis lain Nabi sebut bila Nabi masa nak solat dia nampak seorang Arab Badui. Arab Badui ataupun Badawi. Makna orang kampung yang tak ngaji lah. Bila manusia bila jahil dia buat bukan ikut ilmu, buat ikut dia suka. Maka dia duduk dalam saf Arab Badui ni, dia ke depan sedikit. Makna dia ke depan sedikit, sahabat lain duduk belakang sikit, dia ke depan sedikit. Macam jadi imam lah pula. Tapi taklah banyak, sikit lah. Nabi bila tengok, Nabi kata sawu sufufakum la tusawwunna sufufakum. Nabi kata hendaklah kamu semua menyamakan saf-saf kamu. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ataupun kalau kamu engkar, kalau kamu tak nak menyamakan saf, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menselisihkan muka-muka kamu. Selisih muka kenapa? Pakcik kalau pakcik jumpa seseorang, pakcik paling muka gini. Makna apa? Makna apa? Yang gelap. Makna pakcik tak suka dengan dia, pakcik gaduh dengan dia lama. Gaduh lama, jumpa kali. Jumpa kali. Mana ada orang ni tak cakap lama dah, tak boleh jumpa paling. Itu maksud memalingkan muka. Mana kita tidak akan bersatu sampai kiamat. Nak bagi bersatu,
Dalam Korea hari soh bagi sama, baru Allah akan satukan hati kita. Kalau kita soh, kita pun duduk suka-suka hati, maka dalam masyarakat pun akan berlaku, Allah tak akan bagi harmoni. Dia mesti bergaduh antara satu sama lain. Tengoklah sampai kiamat. Sebab apa? Soh dah tak sama. Nabi sebut dah, la yukhalifanna, itu ada nun tasydid, nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah ni makna sebelum tu mesti ada sumpah. Wallahi la yukhalifanna, dia ada gitu. Nah, sebab bila ada nun taukid pada fi'il mudhari', faham fi'il mudhari'? Faham ngaji bahasa Arab. Oh. Ingat tak mengaji. Bila ada nun taukid sakilah pada fi'il mudhari', maka depan dia mesti ada wallahi. Sama ada wallahi itu ada pada lafaz tertulis ataupun dihazafkan. Tapi dia ada. Kalau ada nampak kita baca wallahi la yukhalifanna. Kalau tak ada pun kita kena takdir dia ada wallahi. Nabi sumpah, demi Allah, Allah akan palingkan muka sesama. Mana dia tidak akan ada perpaduan. Sedangkan solat jamaah lambang perpaduan. Solat jamaah ni dia lambang pada persatuan, perpaduan dalam satu-satu community. Tiba-tiba kita solat tak bagi sama, maka Allah tak akan padukan kita, tak akan satukan kita sampai bila-bila. Sebab tu imam sunat suruh samakan saf. Nah, samakan saf, luruskan saf. Sebab hikmah dia Nabi dah sebut dengan sumpah wallahi. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Zaman Umar Al-Khattab, lepas Nabi wafat, lepas Abu Bakar, zaman Umar, dia lantik beberapa orang yang dia pilih untuk pergi tengok sah betul ke tak. Lepas kata okey, baru dia takbiratul ihram. Selagi mana tak dapat pengesahan daripada orang-orang dia lantik untuk cek saf, dia takkan takbiratul ihram. Malam ni nak buat ke? Boleh? Siapa nak pergi cek malam ni? Pak Cak orang? Tak payah, kalau kita ada garisan dah. Pergi cek juga jadi bodoh, kerja 2 kali. Jadi tak payah, ingat sahaja tumit belakang di garisan belakang, sama hujung sana sampai hujung sana, tak ada masalah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis tentang menyamakan saf. Dia ada dua sebenarnya, satu samakan, satu lagi lurus. Nah, lurus, satu lagi rapat, sorry. Sama lurus sama rapat. Jadi lah ni kita hak boleh buat lurus. Yang kita boleh buat lah lurus. Nak rapat belum boleh buat. Sebab apa? Masih dalam PKPP, dia punya SOP di mana-mana sahaja sama 1 meter. 1 meter ni satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam musibah tu dia bagi rahmat. Rahmat mana? Eka Matra. Kan tu. Yalah, dia bagi COVID-19 ni mudah sangat kita nak putuskan. Duduk jangan bagi rapat. Pakai mask, duduk jangan bagi rapat, duduk 1 meter. Kita tak akan, penyakit ni tak akan berjangkit punya. Tapi kenapa banyak jangkit? Tak jaga. Han pandai pun. Han tak balik negara. Tak payah balik lah, duduk sini. Allahu Rabbi. Betul mereka duduk kaca masjid, kenapa tak rapatkan? Di pasar boleh tak rapat, di supermarket boleh tak rapat. Sebab tak rapat, mereka kena duduk banyak sampai ribu-ribu lah. Nah, masjid sebab apa tidak ada kluster? Sebab kita jaga SOP. Masjid tempat yang paling jaga SOP. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu tidak ada kluster masjid. Kalau ada pun kita akan stop, tutup saat mungkin seminggu 2, buka balik. Kalau ada jemaah datang sinilah. Nah, ada macam tu. Tempat di luar masjid memang ada SOP yang sama dengan masjid. Sama aja SOP tu di masjid ke luar masjid, di mana pun sama, tapi tak jaga punya pasal tulah, tak putus-putus rantaian COVID-19. Kita jaga tak pi mana pi depa tak jaga, jadi balik. Kita je kena tanggung. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kena jaga.
Nasib baik Allah tak bagi, dia tak bagi COVID-19 tu boleh pergi sampai 3 meter. Kalau WHO keluarkan kenyataan COVID-19 boleh, bila kita bersin, bila kita batuk, dia boleh terbang pergi 3 meter. Solat kena 3 meter tu. Agak-agak apa orang pergi solat ni? Tu kata rahmat, 1 meter tak nyam mana pun. Kalau nak 3 meter, lagi teruk kita ni. Nah, jaga dulu. Dan kita tidak merapatkan saf, dia untuk darurah tidak ada masalah. Kalau saja kita tak rapatkan saf, tidak ada darurah, maka tak dapat pahala jamaah. Bila ada darurah, ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurah itu mengharuskan perkara yang dilarang. Jarang ni dilarang, Nabi tak bagi, Nabi suruh apa? Maka dia termasuk dalam perkara yang dilarang. Dan larang itu makruh, bukan haram, makruh. Sebab dia rapat ni sunat hai'ah. Bila kita renggangkan, makruh. Walaupun makruh, dia termasuk benda dilarang. Nah, tapi bila darurah, darurah maksud kalau kita rapat takut ada jangkitan, maka nama dia darurah, tak boleh rapat lah. Maka bila darurah, walaupun kita 1 meter, dapat pahala macam kita rapat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, jadi datanglah masjid. Sebab apa tak nak datang? Sebab kita duk dengar cerita ada jemaah yang tak datang masjid mula daripada bulan 6, bila kita sudah habis PKPB tu, tinggal PKPP tu, dia tak pernah datang masjid. Bukan kata jemaah maghrib isyak sahaja, bahkan sampai Jumaat tak datang. Apa sebab baca? Dia kata tak ikut sunnah 1 meter. Dia lebih pandai daripada mufti Mesir. Mufti Mesir hafal Quran 30 juzuk saja, dia 60. Mufti Mesir hafal hadis dalam 3,000 4,000, dia 12,000. Alim sungguh. Nah, Mufti Mesir fatwa kata boleh, harus 1 meter. Dia kata tak ikut sunnah. Dia lebih alim daripada Mufti Mesir. Mufti Mesir kan besar agama. Kita 13 orang pergi gabung sekali lawan dia seorang, tak boleh lawan lagi. Hak kita Malaysia ni mufti paling banyak di dunia. Sampai 3-14 orang ni bergabung semua pergi berdebat dengan dia seorang, kalah 14 hari. Anak murid dia belakang. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, ni kata payah. Dia orang kampung kata, orang baling kata gini, cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh tegur. Ulang kali baca. Cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh ditegur. Jadi manusia macam ni tak ada apa. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, selagi mana darurah, kita tunggu sahaja daripada Menteri Agama dan mufti-mufti kita. Hak ni yang kita ada hari ni. Nabi wafat lama dah. Ulama yang ada prioriti, yang ada keistimewaan yang boleh kita ikut hari ni mufti ya. Jadi mufti keluar fatwa boleh ikut dia. Kita bukan mufti, kita tak reti. Betul baca? Duduk belagak. Baik, tuan-tuan, selesai. Itu nombor 7. Nombor 8. Tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Tak kisahlah ni sama ada solat kita jamaah ke, solat sendiri ke, jadi imam ke, jadi makmum ke. Dia kata tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Berkata Syekh Al-Qamuli di dalam Kitabul Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah, yakni bismillah. Bukan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Kalau bismillah ni tasmiyah. Seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis kita melihat, hadis yang paling popular bab solat ni, hadis tentang seorang sahabat yang datang masjid nak solat, Nabi ada situ, dia bagi salam, Nabi jawab salam, dia pergi solat. Kemudian dia jumpa Nabi, Nabi kata irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pergi solat mula, kamu belum solat lagi. Dia pergi solat kali kedua, datang sekali lagi, Nabi kata irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi solat semula, kamu belum solat. Mana solat dia tak sempurna, tak sah. Dia pergi solat kali tiga, Nabi ulang sampai 3 kali lah. Kali dia kata saya tak tahu, tolong beritahu ya Rasulullah macam mana nak buat. Maka Nabi kata iza kumta ila salah, bila kamu nak mendirikan solat, maka berwuduklah dengan sempurna dulu, kemudian kamu menghadap kiblat, kemudian fakabbir. Selepas Nabi kata summa takbilil kiblah, kemudian kamu menghadap kiblat, fakabbir, kemudian takbir. Nabi tak tahu baca bismillah. Nabi tak tahu baca bismillah, tak ada. Bismillah baca bersama dalam solat sebelum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masa tu baca bismillah. Sebelum daripada takbir tidak ada petunjuk daripada Nabi yang dia suruh baca bismillah. Sebab tu kita nak solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi bila Nabi tak buat, kita tak buat, elok. Sebab tu tidak sunat. Tidak sunat dan juga tidak sunnah. Tidak ada dalam hadis yang Nabi baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim sebelum dia takbiratul ihram. Maknanya sebelum takbir tu tak ada apa mudah ceritanya. Bukan sekadar bismillah, a'udzubillah pun tak ada, kul a'udzu birabbin nas pun tak ada, ataupun doa-doa lain pun tak ada. Haksan memang tak ada. Nabi pergi menghadap kiblat tu Allahu akbar. Tu iman kita. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Bukan saya kata tak boleh. Nah, ni mukadimah dulu. Mana tak ada benar-benar ni sebelum takbir tu ihram tu. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Kalaulah kita baca, dia pun kata tidak sunat. Nah, kalau kita baca jadi kau dah. Kata Syekh Atiyah Saqar, Atiyah Saqar, Saqar, Rais Lujnatul Ifta. Dia merupakan ketua Majlis Fatwa ke Malaysia, Mesir. Dah meninggal dah tuan-tuan. Atiyah Saqar ni orangnya begitu sangat-sangat alim. Masalah fiqh semua dalam kepala dia, hadis semua dia apa. Tuan-tuan, dia bila orang tanya dia apa hukum baca bismillah sebelum takbiratul ihram, dia kata tidak sunnah. Mana dia tak pernah jumpa hadis suruh baca bismillah lah. Dan bila tidak sunnah, tidak sunat juga. Tapi kalau baca harus apa makna? Buat tak dapat pahala, tinggal tak dosa. Itu aja lah. Nah, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati nak bagi dapat pahala ni benar sunat. Benar sunat kita buat baru dapat pahala. Bismillah pun tak boleh. Oh, sudah. Hak jenis ni banyak. Nah, bismillah tak boleh. Wahabi apa ni? Syekh Zakaria Wahabi ya? Apa nak kira Wahabi semua? Ni Syekh Zakaria Haji Abang ahli majlis fatwa Kedah. Tu jangan tuduh orang Wahabi sikit Wahabi. Oh. Tuan-tuan, kan solat witir 2 kali boleh tak? Nah, lepas isyak ni kamu solat witir di masjid ke di balik rumah sebelum tidur solat witir. Buat 3 contoh. Pagi esok mengawal buat pula.
Boleh tak? Tak boleh. Wah, lain mau dia. Tengok lagi tu. Nabi sebutkan la witrani fi lailatin wahidah, tak boleh buat 2 witir satu malam. Tadi hang buat dah sebelum tidur, hang bangun tidur nak buat pula tak boleh. Solat lain boleh lah, solat witir tak boleh dah. Buat haram, dosa tak sah. Tu dia, solat pun tak boleh. Wahabi lagi. Kan Nabi Wahabi ya? Nabi Wahabi tak beranak lagi yang satu. Jangan duk tuduh Wahabi tak tahu lah. Kita tak ada ilmu yang tuduh berdosa. Nah, kita tak ada ilmu. Bila ustaz tu cakap tak sama dengan pendapat kita, tuduh dia Wahabi. Sedangkan kita tak ada hujah, dia ada hujah. Bukan semua benda yang tu. Bukan semua benda amal ibadah ni boleh kita buat. Tengok solat witir buat 2 kali tak boleh. Sedangkan solat bukan nak pergi merompak. Merompak 2 kali boleh tak? Lepas isyak merompak, esok sebelum subuh merompak tak boleh tak? Haram. Dua-dua haram. Itu. Jadi kita tak boleh ikut akal kita. Kena tengok sunnah. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak perlulah bismillah. Walaupun baik bismillah tu bukan tak baik, tapi dah Nabi tak ajar, tak payah ajar. Takkan Nabi tak tahu bismillah tu baik? Dialah yang bawa bismillah pada kita. Takkan dia tak tahu? Kita lebih tahu daripada dia pula. Allah. Nah, dia tidak sunat baca, tapi kalau baca pun taklah berdosa. Kata Syekh tadi, harus makna tidak makruh apa, tak dosa tapi tak dapat pahala juga. Macam tu je. Nah, baik tuan-tuan, saya mudah muslimat, hak elok tak payah baca sebab tak sunat. Tak sunat yang apa? Baik, a'udzubillah pun sama, tidak sunat. Kul a'udzurabinnas pun sama, tidak sunat. Cuma kul a'udzurabinnas disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Nah, dia kata sebelum takbir bacalah kul a'udzurabinnas. Kalau kamu rasa kamu was-was nak takbir tu macam payah, bacalah. Kalau kita jenis hak takbir mudah, tak payah. Kita daripada umur 15 takbir sekali, Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar sekali, nikah pun sekali juga. Hebatnya kita ni, takbir sekali, nikah pun angkat sekali, tapi 4 kali angkat lah. Gitu. Tak payah kul a'udzurabinnas. Tahap jenis ni Allah tu tak apa dia. Ni tak payah je. Sebab tak ada sunnah pun, tak suruh pun. Nah, di sunnah Nabi tak ada. Cuma Imam Ghazali sebut kalau kita ada gangguan, bacalah. Bukan semua orang ada gangguan. Sebab dua-dua ni a'udzubillah tu lagi dengan bismillah akan dibaca selepas daripada itu. Kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, lepas tu sebelum baca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ganggu juga, dia ganggu juga dalam solat kita, nak buat macam mana? Setan kacau. Ini hadis Nabi Sahih Muslim. Nah, maka berpaling ke arah kiri, ludah, puih, ludah bukan hembus lain tu hembus. Ni ludah mana kena bagi keluar ayat liuk. Orang ustaz kata ayat liuk, orang Bali kata liuk. Mudah lagi liuk, puih. Tapi tengok tempat lah pula. Masjid tak boleh ludah. Masjid ludah depan tak boleh, ludah kanan tak boleh, kiri tak boleh, bawah tak boleh. Masjid kalau bukan masjid, kalau kita rasa nak ludah belah kiri, kanan tak boleh. Kanan dimuliakan, depan dimuliakan sebab kiblat, kiri tu boleh ludah. Kalau bukan masjid, rumah kita, kalau ada benar dalam dia kacau, kita baca Fatihah, kiri tu ludah. Solat jemaah jangan. Solat jemaah kalau sebelah kiri ada orang, jangan ludah. Dan kalau kita ada ujung sekali tak apa, tapi kita tu dinding, boleh dah puing tu dinding. Tapi bukan masjid ni, bukan masjid. Masjid tak boleh ludah. Nah, haram dia ludah. Siapa ludah, denda dia kena tanam. Dia kena tanam ludah dia tu. Nah, mana kalau sini kita kena bersih. Kalau masjid Nabi dia ludah bawah, dia ambil pasir tanam balik. Masjid Nabi pasir sahaja, dia punya lantai pasir. Ludah
tanam situ je. Kita tak kena tanam ni. Ni kena vacuum, kena basuh balik. Siapa ludah, wajib dia basuh balik. Tu bila Tok Siap kata, hang buat, aku gaji tak tambah. Baik tuan-tuan. Boleh meludah. Baik, jadi kalau dalam masjid kita depan tak boleh, kanan tak boleh, kiri pun tak boleh. Kalau luar masjid, kiri tu boleh dah. Dalam masjid walaupun duduk tepi sekali dinding, tapi tak boleh juga sebab masjid. Maka kita meludah pada pakaian kita sendiri. Sebab tu poket baju buat belah kiri. Ada poket belah kanan. Tengok siapa belah kanan kat tangan. Sonsang. Ni tujuan. Keluar daging seketul. Baca Fatihah tu musing. Wala pun masuk sini. Ya. Mudah. Tu lah pakai baju dah poket. Poket semua belah kiri. Untuk ludah. Ini ludah belah kanan. Tapi poket kita sendiri. Kalau tak ada poket, ni. Baju tangan pendek ada sini. Singlet. Ikut tak mana ada baju pun situ. Sebab masjid kita tak boleh ludah di tempat lain. Di diri kita sendiri. Di rumah kita boleh sebelah kiri sahaja ludah. 3 kali. Tapi sebelum ludah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu 3 kali. Itu sahih dalam solat tu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi tadi sebelum solat bismillah tak ada, a'udzubillah tak ada, apa pun tak ada. Maka elok tak payah baca apa-apa. Menghadap kiblat, Allahu akbar, selesai. Begitu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi bismillah nak baca masa mana? Baca masa Nabi suruh. Hadis-hadis yang Nabi suruh baca bismillah, maka masa itulah sunat kita baca bismillah. Di antara, saya sebut contoh Jadi kita, walaupun kita mengaji imam dan makmum, kita boleh kutip ilmu-ilmu yang ada berkaitan. Kita pergi pasar, bini suruh beli daging sekilo, ayam seekor. Tapi dia tengok buah comel, beli biar. Tu. Kan nak balik 2 tu. Ni kita datang ngaji, nak ngaji kitab Al-Qalutam bab solat jamaah. Tapi dah ada yang berkaitan, kita ngaji sama. Ambil habis ilmu yang ada, tambah bagaimana. Baik, yang Nabi suruh kita baca bismillah. Sebab Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar. Setiap amalan yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tak mulakan dengan baca bismillah, dia akan terputus. Tiga tu makna putus belaka. Putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan semualah. Hak Nabi suruh baca, sunnah ada Nabi suruh baca, maka jadi sunat baca. Contoh nak makan. Nak makan Nabi suruh baca. Nabi duduk dengan anak tiri dia. Dia menikah dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah ni ada anak nama dia Omar ataupun Amru. Anak kepada Ummu Salamah dengan Abu Salamah lah. Bukan anak Nabi, anak bini dia, anak tiri ya. Dia budak lagi. Dia makan sekali dengan Nabi. Bila dia nak makan, dia guna tangan kiri, dia ambil tangan kiri, terus dia makan. Nabi kata, ya gulam, wahai anakku, ya bunayya, kul biyaminik. Mula-mula Nabi tegur, makan dengan tangan kanan. Dia ambil kiri. Maka makan tangan kanan, kiri makruh lah, kena makan tangan kanan. Sunnah. Baik, kemudian wakul bi bismillah, dan makanlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni menunjukkan sebelum makan sunat baca bismillah. Nabi suruh tu bukan wajib, sunat. Kalau tak baca, kita mungkin tak kenyang cepat. Sebab apa? Sebab syaitan akan turut sama-sama makan makanan yang dimakan oleh orang Islam yang tak baca bismillah. Jadi bila berebut dua ni jadi kurang kenyang. Jadi tambah banyak kali. Hak gen tambah semua gen makan dengan setan. Hak bismillah sekali makan pun dah okey, ada berkat tu kenyang dah. Tak payah tambah. Kecuali tambah lauk lah, kambing.
Mana ada dalil Nabi suruh baca. Maka sunat baca sebelum makan sekali dengan minum-minum lah, tuan-tuan. Cuma ulama-ulama bahas lebih lanjut lagi sebab ada tempat bila kita lupa baca bismillah, contoh sebelum kita makan kita lupa baca sebab terlalu lapar, terlupa bismillah. Tengah-tengah makan kita teringat, boleh baca lagi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dua ni saja. Jangan baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jangan baca tu salah. Yang betul awwalahu wa akhirahu ataupun fi awwalihi wa akhirihi, macam tu. Sebab apa jangan tanya. Ibu hurai bab nahwu apa pening kepala. Ikut sudah. Jangan baca awwalu, baca awwala ataupun fi awwali. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu tengah-tengah. Tapi tengah pun terlupa juga. Lahap punya. Adik-adik Abu Lahab. Habis dah. Allah tak baca bismillah. Tak aja kenyang kau. Boleh lagi bismillah awwalahu wa akhirahu ataupun bismillah fi awwalihi wa akhir. Boleh lagi. Baca. Baik, itu makan minum. Selesai. Contoh yang seterusnya nak sembelih. Nabi bila dia bersembelih sama wa kabbara. Hadis. Nabi akan baca bismillah dan takbir. Nabi bismillah Allahu akbar. Maka sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ke bismillah nak sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Balik sana, balik negeri. Nabi tak baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca bismillahi Allahu akbar. Tidak sunat baca ar-Rahman ar-Rahim masa nak sembelih. Sebab kita nak sembelih tidak ada sifat ar-Rahman dan ar-Rahim masa sembelih. Kalau ada sifat ar-Rahim tak idi sembelih, kesian. Ar-Rahim mana apa? Pengasih, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam tanya sebab apa tak sembelih? Kesian. Jadi filem apa dia tu? Madu 3. Kesian. Sebab tu dia bismillah. Sebab Allah suruh sebut nama dia akan bismi imam. Bismillah Allahu akbar. Dia sama wa kabbar. Dia baca bismillah dan dia bertakbir. Takbir Allahu akbar, kan takbir raya. Allahu akbar. Kita takbir raya Allahu akbar. Itu pelik sikit kita. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati itu nak sembelih. Kemudian nak ambil wuduk, Nabi suruh baca bismillah. Maka sebelum wuduk sunat baca bismillah. Hak Nabi suruh sunatmu. Wuduk sama dengan tidak, dia kurang sikit. Makna dia kalau lupa boleh baca tengah. Kau ingat tengah. Masa basuh tangan tak baca lupa. Masa dekat-dekat nak sapu kepala baru ingat boleh baca. Tapi dah basuh kaki habis dah baru teringat tak baca bismillah, tak sunat dah baca. Makna pada wuduk ada dua tempat je. Sebelum, kalau terlupa, tengah. Dua tu je. Makan minum sebelum, kalau terlupa, tengah makan. Kalau lupa lagi, habis dah boleh. Ada beza pula di situ. Ni kerja siapa? Kerja ulama lah. Kau lah semua. Ada satu lagi, hak ni jawab lah. Kalau betul, tak payah balik lah. Dia baca sebelum buat kerja je. Kalau terlupa, tengah tak boleh dah, lepas lagi tak sunat dah. Buat apa? Betul, duduk sini lagi. Pada? Tak tahu. Tak tahulah dia tak macam kita. Bini dah nak bini. Bini. Duduk mana? Duduk negara. Tak ada sini. Patut dia tak tahu. Sebelum bersama suami isteri. Sebelum kena baca bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah
Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Nabi kata siapa baca bismillah sebelum bersama suami isteri, dua-dua lah, suami pun sunat baca, isteri pun sunat baca. Siapa baca bismillah dan doa jima' itu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, kalau ditakdirkan dia dapat anak pada malam tu, anak dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Nabi jamin. Sebab tu sebelum tu kena bismillah. Kalau terlupa, dah pergi seminggu cuti, kursus seminggu, esok nak balik, malam ni siap more ni, beg semua siap, tinggalkan tu Allah lah, itu pun hak hotel punya. Member tanya, oi siap orang noh, nak balik noh, nak jumpa siapa? Nak jumpa anak. Lama tak jumpa anak, nak jumpa anak. Dia sebut tu anak dalam hati, anak pak mertua. Balik tak ada bismillah dah. Sampai tengah tu ingat, tak bismillah, boleh baca? Mana boleh, tak boleh. Tak boleh baca. Hak tu tak boleh. Bismillah pecahan dia banyak. Tu baru hak sunat. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, ambil ilmu itu. Kemudian wajib ada bismillah, wajib baca. Itu satu lah, Fatihah. Bila kita solat, bila kita nak baca surah Fatihah, wajib baca bismillahirrahmanirrahim, sebab dia satu ayat daripada surah Fatihah. Bismillah surah lain tak sunat lah. Kalau kita dia sunat baca juga, dia tidak wajib sunat. Nak baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, sunat baca. Tak baca pun tak apa, tapi Fatihah wajib baca sebab dia salah satu daripada ayat dalam surah Fatihah. Cuma kalau dia nak baca bukan permulaan ayat, bukan permulaan surah, dia nak tebuk tengah-tengah, tak sunat baca bismillah. A'udzubillah sudah, kita baca aja. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, wajib satu, sunat hak saya sebut tadi contoh-contoh, dan ada lagi lah yang lain. Kemudian makruh nak buat benda makruh baca. Nak buat benda-benda makruh, maka makruh lah baca bismillah. Contoh kita nak pergi masjid, contoh dalam sejam lagi kita makan laksa tu pula ada bawang hak mentah yang betul-betul masuk dalam. Nabi kata siapa makan bawang putih ke bawang merah ke, jangan pergi masjid. Dia kata okey lah. Sebab apa tak payah pergi masjid? Maksud jangan makan. Masjid kita kena pergi, maka jangan makan. Makruh kita makan bawang putih, bawang merah dekat-dekat nak pergi solat. Sebab apa? Bau mengganggu. Maka bila nak makan masa tu kita baca bismillah, makruh lah. Tuan-tuan, tu makruh. Contoh, ada yang haram nak buat mana haram? Pergi kedai sport tu, okey, bismillahirrahmanirrahim, 4842. Bismillahirrahmanirrahim. Okey pun pelik kan? Tuan Haji, ada baca bismillah? Ada tak ada banyak ongo. Bismillah. Jika nombor benda haram tak boleh baca bismillah. Ambil dadah ni, bismillahirrahmanirrahim. Haram baca bismillah. Ketum, bismillah. Ruku, bismillah. Haram baca. Benda haram. Baik, lain pada sunat, lain pada haram, lain pada wajib, lain pada makruh. Tak ada empat-empat ni, harus duduk saja melengung bismillahirrahmanirrahim, harus. Selang 2-3 minit bismillahirrahmanirrahim. Selang 2-3 minit bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil apa? Tak tahu. Lebay bismillah. Senang ke dia apa? Sikit-sikit bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebay bismillah. Harus je lah. Sunat pun tidak, makruh pun tidak, haram pun tidak, wajib pun tidak, harus. Harus ni pahala pun tak dapat, dosa pun tak. Lekat gelaran lebay bismillah je lah.
Maidah. Lepas apa? Lebay bismillah. Maidah. Tu kalau kita nak pergi Minang, dia payah. Ni Pak Cik, saya datang bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dia Pak Cik, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa Pak Cik, nak balik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Payah. Okey, begitulah lebih kurang ringkasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Baik, berhentilah, tak layak aku. 8.30. Kita sambung nombor 9 tahun depan. Wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Baik, kita tengok beberapa soalan.